Imam Hasan Al-Banna pula menyebutkan bahawa setiap urusan yang dilakukan dalam rangka menghampirkan diri kepada Allah, itulah zikrullah. Apa saja yang tuan-tuan buat itu tujuan dia untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu salah satu daripada bentuk zikrullah. Kerja boleh jadi zikrullah tak kerja? Boleh kalau tuan-tuan buat kerja tu untuk mendekatkan diri tuan-tuan kepada Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, apa saja bentuk perbuatan tuan-tuan niat buat benda tu nak bagi dekat diri pada Allah, tuan-tuan, itulah zikrullah. Maksudnya luasnya yang disebut sebagai zikrullah. Allahumma salli ala Muhammad. Antara amalan zikir yang paling utama iaitulah membaca Al-Quran. Salli ala Muhammad. Membaca Al-Quran merupakan salah satu ibadah zikir yang utama. Setiap perkataan dan huruf yang disebutkan akan diberikan oleh Allah pahala. Tuan-tuan, kita duduk ni zaman fitnah banyak. Sekarang ni kita duduk pada zaman yang sangat banyak fitnah. Tuan-tuan nak bagi jadi pahala boleh, tuan-tuan nak bagi jadi dosa boleh. Ni hari ni saja ni tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Entah berapa mesej yang masuk hari ni, nak boleh bagi jadi pahala pun boleh, nak bagi jadi dosa pun boleh ni. Saya nak cerita salli ala sayyidina Muhammad. Dan dalam grup ni Allahumma salli ala cerita pasal orang tu, cerita pasal orang ni, gambar orang tu keluar, video orang ni keluar, salli ala sayyidina Muhammad. Nak jadi pahala pun boleh, nak jadi dosa pun boleh, salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, apa yang kita buat, macam mana nak pastikan perbuatan yang kita buat tu boleh jadi pahala? Jadi pahala zikrullah. Salli ala Muhammad. Salah satu daripada bentuk zikir, ingat pada Allah. Faham tak ni? Boleh tak nak share apa-apa dekat dalam Facebook ke, WhatsApp ke, Instagram ke, Telegram ke? Cuba tengok apa yang kita hantar tu boleh jadi pahala ke tak? Salli ala Muhammad. Cuba timbang tengok. Nabi kata apa? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Min husnil Islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Daripada tanda-tanda eloknya Islam seseorang tu ialah dia meninggalkan benda yang tak ada manfaat untuk dia. Cukup-cukuplah tuan-tuan kita buang-buang masa dengan benda-benda tak faedah. Yang Nabi SAW kata apa? Allah akan membina satu rumah di tengah syurga, di pinggir syurga, kepada orang yang mengelak daripada bercakap bohong walaupun main-main. Tengoklah grup WhatsApp kita tu, merapu aja, merepet aja. Sallallahu alaihi Muhammad. Dalam grup geng masjid pun dia merepet-repet lagi. Orang kena banjir pun dia boleh merepet-repet lagi tuan. Tunjuk gambar kereta jatuh dekat dalam apa ni sungai Jalan Parit. Sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian ada satu voice record kat bawah tu. Ada gambar kereta tu terjunam kat dalam longkang macam tu. Lepas tu ada audio, rakaman audio kat bawah tu. Dia kata apa? Berikut adalah temu ramah di antara pemberita dengan orang yang jatuh tu, tuan punya kereta tu, temu ramah dia. Kita pun nak tahu temu ramah apa. Tekanlah tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Tekan-tekan dia blub 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 blub. Sila hati dia kata apa? Tak ada kerja kau ni kau. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, tak ada kerja. Banyak kerja lagi. Sallallahu alaihi Muhammad. Mai satu gambar pula tuan-tuan. Video pula. Berita terkini mengenai air sinar. Kita pun nak tahu juga apa. Tekan-tekan tuan-tuan sekalian. Tengok-tengok. Nenek batal dia benar. Ini dapat kalau boleh dia. Berita Tamil. Saya kata, aduh ya Allah. Kita tak payah duduk merepek-merepek macam ni. Allah Ustaz, orang nak main-main sikit pun tak boleh ha. Hiburan-hiburan sikit pun tak boleh ha. Aduh, tuan-tuan, Nabi SAW cerita apa? Allah akan bina satu rumah di pinggir syurga dekat orang yang mengelak daripada bohong walaupun main-main.
Tahu pasal apa Allah nak bagi sampai istana macam tu? Hebat sampai macam tu. Tahu pasal apa? Pasal benda ni orang suka. Tuan-tuan buat satu benda. Benda merepek. Ramai orang akan share. Hari itu saya dapat tuan-tuan, dia tulis tu, kisah curangnya seorang isteri kepada suami. Selalu kita dengar, selalu suamilah yang curang kepada isteri. Tapi kali ini di depan mata saya menyaksikan sendiri bagaimana seorang isteri curang kepada suami dia. Saya ada semua mak, dia tunggu tu. Kita pun nak baca. Saya semua patut benda-benda macam inilah perlu di-highlightkan dalam masyarakat pun semua, keadaan-keadaan macam ni pun semua. Saya semua supaya benda ni tak berlaku lagi apa? Berlaku di belakang rumah saya. Saya tengok pada satu hari suami ni keluar pergi kerja pada setiap hari cari makan untuk anak dan isterinya dengan penuh tanggungjawab. Dia cerita. Kita pun scroll satu-satu dia buat keluar. So, cerita apa dalam Twitter tu, screenshot tu. Saya lihat Muhammad. Yang isterinya duduk tu jaga anaknya, ada 2 ataupun 3 anak dia. Sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih menyedihkan, salah satu daripada anak dia tu dalam sakit. Anak dia tu sakit. Bila suami dia keluar, subhanallah, tuan-tuan, bila suami dia keluar daripada rumah, satu hari dia nampak di belakang rumah dia, dia kata, Allahumma salli alaihi wasallam, apa ada jantan lain yang masuk pergi berjumpa dengan isteri dia. Duduk buat benda tak baik. Dia kata, dia tengok subhanallah salli alaihi wasallam, dia kata, benda ni jadi di depan mata dia, serba salah dia. Dia ni seorang jiran yang baik. Dia kata dia tak patut biar benda macam ni, tapi dia nak bagi tahu dekat kawan tu. Dia kata sangat susah hati, macam mana nak buat ni. Ini berlanjutan sampai berapa hari, sehinggalah satu hari dia kata dia nampak lelaki tersebut, si suami tu balik-balik dalam keadaan tiba-tiba isteri tu duduk dengan apa ni lelaki tu. Hari tu terbongkarlah rahsia. Dia pun ambil gambar tuan-tuan, dia pun tunjuk, inilah gambaran, inilah kisahnya apa yang berlaku pada hari tersebut. Tuan-tuan, dia pun tunjuk yang warna oranye itu suami dia, yang belang-belang itu isteri dia, dan yang tiga nampak ada anak seekor tu, kucing. Kurang ajar sungguh kita kata. Buat pernah aku baca berapa banyak page, kita scroll satu-satu, serius dia cerita, rupanya kucing. Astagfirullahaladzim. Tuan-tuan, nak cerita apa ni tak ada kerja. Aduh, subhanallah. Banyak masa dia buat cerita kan. Tuan-tuan, ingat senang nak buat cerita betul. Nak dapat punchline tu. Oh, tuan-tuan, saya duk cerita tu dan baru tengah-tengah aja dengar. Serupa macam tu lah aku hari tu, tengah-tengah macam tu lah. Subhanallah. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sebut apa? Min husnil Islam tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda eloknya Islam seorang tu, dia meninggalkan sesuatu yang tak ada manfaat untuk dia. Macam mana nak tinggalkan benda yang tuan-tuan boleh bayang tak? Semua waktu kita semua Allah akan persoalkan. Tak akan berganjak kaki anak Adam, sehingga sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, Allah akan tanya waktu yang Allah bagi kat dia, macam mana dia manfaatkan. Kita ni duk draft, duk type, duk buat cerita bukan-bukan tu, mungkin ambil masa 5 minit kah 10 minit kah, duk type 5 minit dah kita buang masa kita. Kita pergi hantar kat grup-grup WhatsApp. Ada 10 grup WhatsApp. Sallallahu alaihi wasallam, ada 10 grup WhatsApp, satu grup WhatsApp ada 200 orang. Seorang ambil masa kata 2 minit untuk baca. Kan? 2 minit kali dengan 200. Sallallahu alaihi wasallam, dah berapa? Dah 400 minit buang kat situ. No, kena ada 10 grup WhatsApp. Tu ada 4000 minit yang Allah akan soal hang buat apa ni. Ni orang yang duk spend masa ni, kalau dia sebut Allah dah banyak mana. Kalau sebut la ilaha illallah, tu banyak mana dah. Tapi kita duk menjadi penyebab ramai orang membuang masa dia dengan main-main kita tu, bohong-bohong kita tu. Sebab tu tuan-tuan, ni kita pun seronok. Dia dah dapat tu seronok nak share. Allahumma salli alaihi wasallam tuan-tuan. Ubahlah, cuba ubah sikit. Biar kadang-kadang jadi silent reader pun tak apa dekat dalam grup WhatsApp tu. Daripada merapu aja, merepet aja. Buang masa diri kita, buang masa orang lain. Cuba isi macam mana ulama sebut,
Macam mana nak menggantikan benda-benda yang tak faedah tu dengan benda yang berfaedah? Isi dia dengan zikrullah. Isi waktu kita dengan zikrullah. Macam mana nak isi dengan zikrullah? Allah tuan-tuan, sebut aja dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Belajar tengok tuan-tuan. Tuan-tuan dapat satu benda merepek. Nombor satu, tuan-tuan jangan share. Kita sekarang sedap sangat nak share tu. Sonok nak share kan. Salli ala sayyidina Muhammad. Nah, sonok nak share. Nombor satu, bila dapat benda-benda merepek ni, jangan share dulu. Nombor dua, tuan-tuan, bila dapat satu benda pelik, satu benda yang tak baik, satu benda merepek, tuan-tuan selawat dekat Nabi SAW untuk menggantikannya. Try lah. Selawat ke, istighfar ke, apa-apa bentuk zikrullah. Dapat benda tu, kalau kita biasa duk buat, share. Tapi hari ni, daripada kita share, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Habis dah. Kalau rasa mampu nak delete. Buang masa, tak payah nak layan ya. Cukup selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ganti. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan.